Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini, tahniah kerana menonton, kerana awak ada daya usaha untuk menambah ilmu awak dalam sains tingkatan 1 punya silibus ya. Okey, kita di dalam bab yang terakhir, bab 9, iaitu tentang bertajuk bumi. Kita dah habis dah tentang 4 jenis sfera: atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera. Kita telah juga buat stratifikasi dalam lautan dan taburan air di bumi. Hari ini kita lihat muka surat 260. Okey, jangan lupa untuk betulkan niat belajar lillahi ta'ala, and siapa belum subscribe, please subscribe. Okey, and share with your friends. Okey, kita muka surat 260 ya, lapisan bumi. So kita dapati kalau langit pun dibagi 4 lapisan, walaupun dalam Quran kata 7 petala langit. Okey, itu kita mungkin dia tak jumpa, ataupun tak mungkin untuk jumpa langsung yang ketujuh tu ke apa, Allahualam. Bumi dikatakan bagi mereka ada 3 ya. Kenapa saya katakan mereka? Sebab buat masa ni yang tu yang dia jumpa. Sebab sains sekarang ni banyaknya barat. Kalau dulu asal-asalnya kebanyakan ni pada dunia Islam ya. Kemudian dia orang telah mengambil alih semuanya. Okey, yang situ kita patut rasa tercabar sebagai orang Islam. Kita sepatutnya lebih advance pada mereka ya, dalam ilmu sains ya. Kita ada panduan ya, banyak panduan dalam Quran, sunnah apa semua. Mereka pun kadang-kadang guna Quran untuk cari idea baru nak buat kajian. Okey, so kita dapati untuk bumi ada 3 lapisan, iaitu kerak, mantle dan teras. Bila sebut teras, that means yang paling dalam. Teras pula dibagi 2 nanti ya. Kita akan lihat rajah 9.5. Okey, so tengok dululah rajah tu. Kita akan dapati dekat teras ni kita dapati paling dalam, dia panggil teras dalam. Keliling teras dalam, ada teras luar. Kenapa saya kata keliling? Sebab dia bulat kan. Okey, kemudian baru mantle, kemudian baru kerak bumi. Kerak bumi tu nipis je yang kita pijak tu. Ni terasa tanah tu ya. Kita rasa keras sebab banding dengan berat badan kita, dia keras untuk kita. Kerak mantle, selepas kerak tadi, kerak dalam, kerak luar, kemudian mantle, kemudian dan teras. Saya terbalik. Apa saya cakap, sorry. Tersasul. Okey, kita dapati kerak permukaan sekali, bawahnya adalah mantle, dalam adalah teras dalam, teras luar dulu baru teras dalam. Okey, so lapisan mantle pula, yang antara kerak dengan teras ada komponen sendiri, iaitu litosfera, actinosfera dan mesosfera. Okey, dia mau sebut juga, dia akan diajar. Nampak macam dia mau sebut sahaja ya. Litosfera, actinosfera dan mesosfera. Okey, litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantle, kerak dan atas mantle. Untuk kita faham apa dia mesosfera, litosfera, actinosfera dan mesosfera, lihat juga rajah 9.5. Okey, so kita dapati gambar tu betul-betul menunjukkan yang dalam adalah teras dalam, kemudian teras luar. Bila mantle, kita dapati paling dalam untuk mantle adalah mesosfera. Atasnya adalah actinosfera. Okey, manakala di atas bahagian mantle termasuk kerak adalah litosfera. Okey, bahagian atas ya, termasuk mantle termasuk dan kerak adalah bahagian atas mantle dan kerak adalah litosfera ya. Okey, soal model 9.2, 9.3. Perbezaan setiap lapis bumi dan fizik tak apa, kita find out buat aktiviti kalau minat. Kita lihat muka surat 261. Bumi adalah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Okey, so kita dapati imbas kembali topik sistem suria yang telah anda pelajari semasa di sekolah rendah kan. Kita belajar dah kan, awak dah belajar kan. Matahari tertengah, tarik, Zuhrah, Marikh, bumi yang keempat ya. Itu baru Mushtari, Zuhal, kemudian Uranus, Neptune. Zaman saya dulu satu lagi tau, Pluto. Okey, ada Pluto zaman dulu. Tapi sekarang kita dapati dia orang kata itu bukan planet sebenar, jauh sangat-sangat. Dia cuma ketulan batu ataupun lebih kepada ais. So dia kata dia orang tolak dah Pluto ya. Zaman awak ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja. Zaman saya ada 9.
Okey, so bumi adalah planet ketiga dari matahari dan satu-satunya planet yang sesuai didiami dalam sistem suria kita. Itu mengikut kajian sains ya. So Allah buat semua yang ada kat bumi ni diperlukan oleh semua benda hidup kat bumi ni. Okey, salah satu keistimewaan sifat bumi yang menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan ialah suhu bumi tidak terlalu panas atau sejuk berbanding planet lain. Kita adalah yang keempat ya, Tarik, Zuhrah, Marikh. Kita jauh kita daripada matahari sesuai untuk suhu yang untuk semua hidupan. Okey, cahaya dia sesuai, suhu dia sesuai untuk pokok tumbuh. Kemudian pokok dimakan oleh haiwan, haiwan dimakan oleh haiwan lain atau manusia. Dan suhu elok-elok je. Kita pun suhu kita sesuai. Kalau kita pergi ke Tarik, apa jadi? Sejuk ke panas? Panaslah dekat sangat. Kalau pergi ke Neptune, sejuklah jauh sangat. Ya. Okey, salah satu keistimewaan sifat bumi tadi adalah suhu yang adalah sesuai, tidak panas, tidak sejuk banding planet lain. Hal ini disebabkan oleh kedudukan bumi yang berada tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Selain itu, kewujudan untuk kita hidup, Allah sediakan air, Allah sediakan oksigen di bumi juga menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan. Oleh itu manusia perlu mencintai bumi dengan menjaga alam sekitar dengan baik. Memang Allah amanahkan kita manusia sebagai khalifah Allah ya untuk tadbir bumi ya. Tadbir bumi, bukan bumi je sebenarnya. Iqamatuddin wa siyasatud dunya ya. Tegakkan agama dan tadbir dunia. Itu tugas kita. Tadbir tu dalam ruang lingkup yang kita mampu buat. Okey, jangan kita pollute kan atau cemarkan. Kalau seorang pemimpin dia kena takbir dengan manusia-manusia sekali lah. Okey, so kita lihat di sini. Ahli sains sedang mengkaji planet lain sesuai untuk didiami oleh semua hidupan supaya kita dapat berpindah ke planet tersebut pada masa hadapan. Itu untuk ahli sains ya. Kalau kita ni fikir nak pindah apa dah Allah buat bumi ni, satu masa nanti kita tahu dah akan kiamat. Dah ada petanda-petanda yang Nabi tunjuk ya, yang sedang berlaku pun ada. Ya, kita dapati kalau dulu tak ada bangunan tinggi, kemudian manusia berlumba-lumba membuat bangunan tinggi. Masa kita buat KLCC pun rasa kita berlumba. Tapi hadis tu kata adalah orang Arab. Masa tu kita rasa macam orang Arab tak mungkin lah. Tengok-tengok dia buat Burj Khalifah semua tu. Tinggi ya. Itu salah satulah bumi Mekah yang menghijau, bumi Hijaz yang menghijau tu sekarang ni dah hijau dah ya. Dulu padang pasir saja. Memang dah diramalkan. Nabi yang hidup 1400 tahun dulu dah tahu ini akan berlaku kerana itu semua wahyu dari Allah. Okay, so practice formative 9.1 you can do yourself. Kita lihat 9.2 bahan bumi ya. Okay, cakap pasal kiamat dia, tahu yang makin kiamat itu akhir zaman ya. Dan ada lagi benda-benda perkara-perkara yang belum keluar yang telah diramalkan. Imam Mahdi, Dajjal, Dajjal paling teruk lah. Okay, Nabi Isa turun dan kita macam kena bersedia ya. Bersedia. Kita kena ada ilmu agama. Kita tak tahu pun macam orang bodoh je. Makan, tidur, hidup macam tu je. Tapi kita ada tujuan hidup Allah buat ya. Okey, kita lihat 9.2 bahan bumi. Kerak bumi terbentuk daripada pelbagai jenis batuan yang berbeza. Batu, macam awak tengok kat luar pun macam-macam jenis batu ya. Dari segi apa? Dari segi warna lain, struktur dia lain-lain, ada yang bulat, ada yang bergerigi. Bentuk dia ada yang macam segitiga, ada yang segi empat, ada yang lepir. Tekstur, rasa pun beza dan cara pembentukannya. Untuk jadi jenis-jenis batu tu dia terbentuk daripada semula jadi kalau kita cakap, tapi itu adalah aturan Allah ya. Kadang-kadang kita dapati kalau pergi dekat kawasan sungai bahagian ulu-ulu sikit, batu-batu besar ya, kemudian bila dia golek-golek dia pecah-pecah sampai ke pasir tak ada batu besar. Tengok sampai dekat pasir, sampai kat pantai ya, kat muara sungai, kat pantai dah tak ada batu besar. Kalau dia pun seketul yang besar kat tepi, betul besar sangat contohnya. Kalau kawasan batu terkejun banyak batu-batu kan. Secara amnya batuan boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan, iaitu batu igneous, sediment dan metamorphic. Igneous, sediment dan metamorphic. Setiap jenis batuan terbentuk dengan cara yang berlainan. Cara dia lain-lain ya. Ada yang mengalir dalam sungai, ada sebab angin tiup, hakisan. Dan semua ni daripada bayangkan batu besar dia sangat halus dari pasir. Sebab itu adalah mengambil masa sangat lama, beribu-ribu tahun. So
So semua batuan mengandungi bahan yang dikenali sebagai mineral. Ya, Allah bagi mineral. Pada kat Malaysia banyak mineral, alhamdulillah. Zaman saya belajar dulu, kita ada tin adalah timah, kita ada emas pun ada sebenarnya ya, kat tanah Melayu. Sebenarnya tanah Melayu ni kaya, Allah buat dari dulu. That's orang ramai jajah kita. Okey, emas kita kebanyakan telah mereka ambil setelah mereka jajah ya. Kita ada emas, kita ada biji besi, kita ada macam-macam sebenarnya. Sekarang tengok ada REE pula. Tak tahu, cuba Google apa REE, rare earth punya kan. Yang sangat guna zaman sekarang. Okey, so dalam tu lah ada mineral semua yang perlu diproses. Setelah diproses barulah dapat digunakan untuk kegunaan manusia. Kita lihat batuan dan ciri-cirinya. Kita ada tiga jenis yang utama: igneous, sedimen dan metamorphic. Kalau kita lihat igneous, pernah tengok batu macam ni kan? Terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava yang mengalir keluar dari lapisan mantle. Kita tahu teras dalam, teras luar, mantle. Kemudian dia macam ada jalurannya macam pokok dekat pegunungan, dia keluar, dia meletus, dia keluar mengalir sebagai lava atau magma. Alhamdulillah kita tak ada kat Malaysia. Kat Indonesia banyak. Dekat negara-negara lingkaran api Pasifik tu memang banyak ya. Banyak gunung berapi dan rekahan-rekahan yang menyebabkan tsunami dan sebagainya. Kadang dia berlaku, dia keluar daripada celah dalam laut. Dalam di pulau. Setengah tu daripada pegunungan yang banyaknya. Ada yang aktif, ada tak aktif. Indonesia banyak yang aktif. Banyak yang aktif lagi. So daripada lava tadi jadi batu igneous. Setelah dia mengalir keluar, so ada banyak bahan mineral Allah sediakan. Satu masa nanti konon-konon saintis nak korek sampai ke mantle tu nak ambil bahan mineral terus. Boleh ke? Kalau Allah izinkan boleh. Tapi masa pun dah suntuk ya. Masa dah suntuk. Kita dah akhir zaman sangat ni. Dengan apa yang berlaku di tepi barat, itu telah diprofesize ya. Telah diramalkan oleh Nabi. Bukan ramal, telah diberitahu oleh Nabi akan berlaku. Okey, yang kedua jenis sedimen. Sedimen batu ni berapa lapis. Kalau pergi ke sungai kadang jumpa. Kalau macam contohnya ambil dasar sungai tu punya batu-batu, jenis ada batu-batu kecil lah. Tengok ada yang jenis lapis-lapis ya. Terbentuk daripada mampatan bahan-bahan enapan yang dibawa oleh sungai. Yang sini sungai lah. Kalau glacier negaranya ada salji yang bila dia akan cair sikit masa musim panas kan, kemudian dia akan membeku balik yang top dia tu musim sejuk dan angin ya. Terdiri daripada lapisan yang banyak yang kadang-kadang berongga dan mengandungi fosil. So sebab dia berlapis-lapis kan, tengah-tengah tu ada cicak dah mati ke, ada semut ke, ada kumbang mati ya. Ada situ yang ahli arkeologi bila jumpa dia boleh guna karbon pula, radioaktif untuk sukat berapa lama benda duduk dalam tu, tahun bila dia duduk ya. Subhanallah, otak manusia Allah bagi. Yang ketiga ialah metamorphic. Terbentuk apabila batuan igneous tadi yang daripada lava tadi atau batuan sedimen yang terbentuk sebab mampatan tadi terdedah kepada tekanan dan suhu amat tinggi. Okey, dia dalam bumi dia tekanan dan suhu amat tinggi, dia menjadi batu metamorphic. Biasanya lebih keras daripada batuan asal yang membentuknya. That means metamorphic paling keras berbanding dengan igneous, berbanding dengan sedimen. Sebab dia adalah di bawah tekanan haba, dia berubah jadi batu metamorphic. So kita lihat proses pembentukan batuan. Nak tengok, tak baca dululah. Bagaimanakah batuan igneous, sedimen dan metamorphic terbentuk? Okey, kita akan lihat gambar 9.6 nanti. Proses pembentukan batuan tersebut boleh diterangkan dengan kitar batu. Batu pun kitaran je Allah buat kat bumi ni. Kitar. Bukan kata datang daripada planet lain, timbul-timbul penuh bumi ni, berat lah pula. Berat macam jatuh ke mana? Pada semua ke arah pusat bumi. Tak boleh fikir kita, terhad otak kita ya. Okey, so so kitar batu 9.6, cuba tengok kini ada gunung. So kita bati. Okey, nampak tak magma? Bawah sekali ya. Bawah kiri, kotak kiri magma ya. Okey, magma ni bila dia penyejukan dan pembekuan magma, dia jadi batu igneous. Sebab di bawah tekanan dan haba yang tinggi.
Dan boleh juga pada batu igneous ni dia jadi batuan metamorfik. Bermula batuan igneous, kemudian batu metamorfik. Ada juga magma tadi yang jadi batuan igneous naik diangkut ke permukaan melalui luluh hawa. Tahu luluh hawa? Hujan, panas, angin semua tu. Lalu luluh hawa dia akan jadi hakisan, dia pun turun, nampak belah kanan. Okey, dia mendak dan bahan hakisan mampat jadi batu sedimen pula. Sedimen. Okey, batu sedimen pula kalau dia termasuk balik dalam bumi, bawah haba dan tekanan jadi batuan metamorfik. Okey, so dia macam kita yang sama je, subhanallah. Bukan air di kitar yang sama, udara di kitar yang sama. Maksudnya air di kitar zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai sekarang. Okey, udara pun dikitar zaman dulu, batuan pun dikitarkan, ya. Okey, bagaimana soal formative 9.2, bagaimanakah batuan sedimen, batuan igneous dan batuan metamorfik terbentuk? Kita kena ingat tadi igneous adalah benda magma. Okey, bila dia keluar, dia mengeras, dia jadi batu igneous. Kemudian sedimen adalah daripada mampatan, ya, mampatan bahan-bahan enap. Apa-apa jugalah. Kadang-kadang termasuk haiwan-haiwan shells dan sebagainya. Okey, kemudian apabila igneous ataupun sedimen ni, dua-dua ni, kalau melalui tekanan dan haba yang tinggi, dia jadi metamorfik. Mengapakah fosil tak dapat jumpai dalam batuan igneous? Sebab igneous daripada apa? Dari lava. Lava magma gunung berapi tu. Kan? So apa-apa dilalui semua akan hancur lebur sebab dia panas sangat-sangat, subhanallah. Panas sangat-sangat. So tak adalah benda yang macam kalau dalam sedimen ada bahan fosil ataupun ada binatang-binatang rongga-rongga tu, sebab dia cuma masuk celah tu, dia mati dalam tu. Over the years dia mereput kat dalam tu, tapi bentuknya dia kadang daun pun ada, ya. Dalam batuan tu dia potong cut across, tengok ada bentuk daun. Sebab dia terperangkap dalam tu, sebab dia adalah berlapis-lapis, ya. Dia berlapis-lapis, lapisan yang banyak, ya. Manakala igneous tadi ialah magma yang mengeras jadi batu. So apa-apa yang dilalui, pokok yang dilalui, habis pokok-pokok tu terbakar macam reput, macam benda terbakar, tak ada apa, tinggal abu tinggal. So that's why tak ada bahan fosil. Okey, kemudian 3, mengapakah batuan metamorfik lebih keras daripada batuan igneous dan batuan sedimen? Kerana di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi, dia menjadi sangat keras, ya, sangat keras. Ya, kalau hidup dalam keadaan tekanan, dia akan jadi lagi hebat berbanding orang yang hidup lembek aja, tak ada, senang aja daripada kecil. Jiwa tak kuat. Cuba tengok jiwa kanak-kanak di Palestin. Semuanya apa-apa, alhamdulillah nak berjihad. Dan kemudian mereka juga hafal Quran. Tengah-tengah mengepung tu baca Quran. Duduk cerah-cerah rekahan batuan tu baca Quran. Subhanallah. Mereka memang terpilih, ya. Semuanya kalau apa-apa, innalillahi raji'un. Daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Apa-apa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sedihnya mereka sedih kematian. Kadang ayah, ibu, kadang tinggal abang yang 4-5 tahun jaga baby. Mak ayah mati dah bawah runtuhan bangunan. Kadang ayah pergi berjihad mati, syahid. Mereka semua syahid, subhanallah, mereka terpilih, ya. Okey, sambung 9.3, proses utama bumi. Kita akan lihat. Tak banyak dah. Tapi kena satu kelas lagi nanti. Okey, proses utama bumi, ya. Apakah proses bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi? Itu memang semua hukum alam yang Allah buat. Semula jadi supaya dia dunia ni tak statik, bergerak. Tapi semua yang hidup, kullu nafsin za'iqatul maut, semua akan mati. Kalau pun senang sangat hidup dunia ni, jangan rasa selama-lamanya. Akan sampai masa stop, Allah stop. Hidup pakai roda, ada masa tinggi, ada masa jatuh, ya. Tapi macam mana pun satu point mesti stop, mesti mati. Tu takkanlah kita nak melawan Maha Kuasa yang mencipta kita, yang bagi semua nikmat ni. Mata, telinga, hidung semua nikmat. Udara semua nikmat.
kesihatan, umur, agama ni paling besar. Allah bagi kita Islam paling besar. Tapi malangnya orang Islam sendiri yang tak tahu sangat agama dia, orang Islam Melayu lah especially yang lahir dalam Islam, dia kena enjoy je. Cuba tengok orang barat pun Allah bagi taufik hidayah dengan keadaan yang berlaku di sana. Dia terkejut tengok apakah agama ni yang sampai semuanya bersyukur walaupun keadaan dah tak ada apa dah. Dahlah tak ada makanan, tak ada elektrik, tak ada air. Nak tadah air dalam bekas air hujan pun dilarang di situ oleh pemerintah zalim tu. Pencuri tanah tu. Pencuri tanah ya. Kumpulan bendera putih biru tu. Bayangkan, tak ada air, tak boleh air hujan. Siapa yang turunkan air hujan? Tu Allah. Kenapa dia orang sekat? Dia kata itu tanah dia. Dia selewengkan kitab dia sampai dia percaya entah apa-apa. Okey, so kita patah balik apakah proses bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi, bagaimanakah perubahan bumi itu terbentuk, macam mana berubah-berubah tu, sebab sebenarnya permukaan bumi terbentuk melalui dua proses. Satu dipanggil proses eksogen dan satu proses endogen. Kita fahami dulu apakah proses eksogen. Okey, eksogen, exhaust macam luar, belakang, kalau kereta belakang exhaust kan. So kita dapati sini adalah di bahagian luar, bahagian permukaan bumi. Contohnya apa? Luluh hawa. Tahu luluh hawa? Angin, hujan, sejuk panas tadi kan. Hakisan, macam bila ada hujan terhakis di permukaan bukit, tepi bukit kalau tak ada pokok sebagainya, tapi batu-batu pun terhakis sedikit demi sedikit, tak nampak je. Susutan jisim, sumber terhakis makin kurang lah berat dia. Susunan darat, macam mana bentuknya, macam mana pegunungan ke lembah ke, tepi pantai ke. Okey, angkutan dan pengenapan. Okey, kita akan lihat bawah ni apakah hakisan. Atas merupakan proses penghausan, haus tapak kasut awak. Beli masa baru beli cantik dia punya pattern, dia punya corak bawah tu kan. Pakai lama-lama dia akan haus, tak nampak dah pattern tu. Yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak. Allah buat memang bergerak lah 3 ejen ni. Air, angin, ombak, dia akan memberi kesan pada permukaan, menghauskan permukaan di bumi. Macam dekat ke Australia kat Phillips Island ya, dia ada 12 opposals. 12 ada 12 batu cacak-cacak tengah laut. Kau tengok dia punya kesan angin tu, orang nampak lah dia punya macam jalur-jalur tu. Zaman saya pergi tahun 2008 ya, sekarang dia kata dah tinggal berapa, 1-2 je agaknya. Banyak dah runtuh sebab angin terus berlaku ya. Dah bukan magic dah, pada dia orang dah satu wonder of the world dulu, satu yang hebat. Kalau Allah nak hancurkan, hancur ya. Okey, sebab dia dekat tengah, dekat dia atas air tau. Kalau kita tengok pun daripada darat yang atas batu-batu yang terhakis-hakis juga nampak ya, ada tu cacak-cacak. Okey, kemudian luluh hawa. Apa luluh hawa? Merupakan satu proses pemecah dan penguraian atau perebutan batuan akibat apa? Perubahan suhu, kena air hujan, tindakan frost ni macam berkabus tu kan, dan mikroorganisma ya. So itu luluh hawa. Ini semua eksogen ya. Kita ada hakisan, luluh hawa. Yang ketiga susutan jisim dan susutan darat. Melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Macam kat gambar tu kan. Yang atas tu berpotensi untuk jatuh. Kena angin sikit ke, kena hujan ke apa ke, dia akan jatuh ya. Sebab apa? Tarikan graviti dah ada dah. Jari teruk boleh nampak tanah runtuh. Kalau dia dah expose macam tu, pokok semua ketebang, tak ada rumput, tak ada apa, dia akan mudah runtuh kena air hujan. Kemudian angkutan dan pengenapan, kita dapati bahan-bahan yang telah diluluh hawa atau terhakis akan dibawa oleh apa? Ejen-ejen lain pula, iaitu seperti aliran air bawah, angin tiup, ombak dan glasier. Bahan-bahan tersebut akan dienapkan apabila halaju ejen menjadi perlahan. Dah tak, kalau masa laju dia turun cepatlah, sampai bawah slow, ada mengenap dia turun bawah. Ya. Okey, so kita lihat seterusnya proses endogen. Apakah proses endogen? Okey, kita lihat proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Tadi exo kat luar, sekarang dalam.
bahagian dalam bumi membentuk dan mengubah permukaan bumi itu sendiri. Contohnya apa? Proses olakan mantle. Mantle tu tak stagnan, tak diam je. Dia akan bergerak dalam tu. Kita tak rasa. So kita kecil je. Kita rasa kita besar, kita hebat. Tambah orang yang kadang Allah bagi kuasa, yang bagi kekayaan, dia rasa dia besar, dia hebat. Alah, kecil je. Naik ke atas kapal terbang tengok. Alah, kalau semut. Dah tak nampak pun rumah pun dah kecil. Apa lagi orang? Tak nampak ada orang sometimes. Kita jangan rasa hebat. Apa? Allah benci orang yang sombong. Kesombongan adalah pakaian Allah. So tak layak manusia untuk merasa sombong. Kecil je kita. So proses olakan mantle tadi, dia bergerak kan dalam tu. Tak rasa pun mantle tu bergerak. Kalau kuat dia bergerak, dia keluar melalui rekahan gunung berapi tu, rasalah meletus tu. Kita sentiasa bergerak, tak rasa ya. Okey, aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi, plate tektonik. Plate tektonik ni lah sometimes macam 2004 ke 2003 tu. 2004 ya, berlakunya tsunami di Aceh kan. Bukannya Aceh tu yang plate tektonik tu. Dalam Laut Andaman yang atas utara Aceh tu, yang suddenly dia punya lantai laut tu dia gerak, dia kita ni bukan sekeping besar di bumi ni, dia ada plate-plate dia, ada macam benda disambung-sambung tersusun. So bila berlaku dia perselisihan plate tektonik jatuh, so air pun turun, kemudian dia naik balik, dia adalah tsunami yang menghentam Aceh, menghentam Phuket, Thailand, sampai ke utara, sampai ke Sri Lanka, Malaysia pun kat Penang, semua dekat kawasan Kuala Muda tu rasa juga ya. Tapi tak seteruk Aceh ya. Aceh dia naik sampai subhanallah. Itu adalah bayangan nak tengok macam mana kiamat besok lagi dahsyat itu. Kiamat kecil je. Bukan kiamat kecil je. Itu betul contoh. Bayangkan orang yang ditolak naik atas pokok kelapa yang sangat tinggi. Zaman dulu ataupun dekat sana masih ada kelapa tinggi. Kat Malaysia dah tak ada sangat dah. Mungkin tengok tepi pantai kadang ada lagi kelapa sangat tinggi ya. Ataupun, tapi amazingly Allah buat ya, Masjid Baitur Rahman dekat Aceh tu, air tu sampai dia belah pergi tempat lain. Siapa yang pergi dekat masjid tu selamat, subhanallah. Kalau tengok dekat Siam pun tak sama yang Phuket yang Krabi saya ingat. Yang air tu okey, dia pergi kan, banyak pelancong mati kan. Bila sampai ke satu surau dah umur 100 tahun, cuma surau kayu, dia pecah, dia pergi. Selamat surau tu. Dia patut memang runtuh. Tapi itulah kalau yang Allah tak izinkan untuk hancur. Okey, so kita lihat seterusnya litosfera. Litosfera adalah yang bahagian atas kan tadi. Ingat tak? Tengok balik muka surat. Surat 260 tadi, litosfera bahagian kerak ya, dan bahagian atas mantle. Litosfera atas sekali, kemudian atmosfera, dalam sikit mesosfera. Kalau nak ingat dari atas, lam, litosfera, atmosfera, mesosfera, lam ya. So atas litosfera tu termasuk kerak bumi dan bahagian atas mantle. Okey, proses olakan mantle. Bila cakap pasal proses olakan mantle, dalam ni suhunya terlalu tinggi, panas sangat ya. Suhu yang tinggi dalam bahagian mantle dan teras bumi menghasilkan arus perolakan. Apa arus perolakan? Panas yang atas, sejuk turun bawah. Itu perolakan di lapisan atmosfera. Bukan mesosfera, atmosfera. Bawah litosfera, atmosfera kan, baru mesosfera ya. Arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Bila dia bergerak tu, dia ada kesan dekat kerak bumi yang kita pijak ni, atas kali ni. Itu proses olakan mantle, proses pergerakan kerak bumi, plate tektonik yang saya sebut tentang yang tsunami tadi. Menurut teori plate tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plate. Beberapa keping ya, disambung-sambung ada bulat ya. Plate-plate ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertemuan. So tak ada apa statik kat dunia ni, Allah buat tahu. Dia bergerak ya, dia bergerak. Zarah pun kita belajar bergerak kan.
Okey, so plate tektonik menyebabkan plate-plate ini sentiasa bergerak, menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. Kita ada benua Asia, benua Eropah, benua Australia. Lain-lain je terletak atas plate. Dia ada plate ni macam di keping-kepingan. Cuba tengok pertembungan kerak bumi tu, dekat belah kiri tu, bawah tu. Pertembungan kerak bumi tu, nampak tu dia boleh berselisih. Itu yang berlaku semasa tsunami yang 2004 tu. Okey, so itu adalah menyebabkan proses endogen yang bahagian dalam je. Satu tadi olakan mantle, kemudian plate tektonik, pergerakan plate tektonik. Ketiga, aktiviti magma. Magma adalah apa tadi? Ingat tak? Tengok balik muka surat 260. Tak ada pula kat sini. Tapi tak apa. Kita pasti magma ni adalah daripada mantle yang keluar kan, mengalir macam lava, jadi lava ya. So, gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair, dia cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Meletup, gunung berapi nak keluar dia kena meletup dulu. Kadang-kadang dia aktif tu macam dekat, kalau pergi Indonesia dia, nampak atas dia berasap je. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, kita sebagai pelancong pergi tengok, seronok tengok meletup masa tu macam mana. Saintis boleh jangkakan macam-macam caralah pengiraan bila akan meletup. Tapi kadang-kadang tak sangka dia meletup tiba-tiba. Itu dengan izin Allah. Okey, bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. So dia akan keluar. Okey, menyebabkan tengah-tengah tu dia macam kon lah dia, sebab dia keluar gunung. Tapi tengah tu kan dia macam ada apa? Ada berlubang besar lah. Sebab dah meletus, dia settle balik. Ada macam kawah, macam kawah besar di atas gunung berapi ya. Ada juga yang saya pernah tengok ke baca. Saya tak ingat yang dekat Indonesia juga. Bila dah jadi kawah, dia dah menyejuk tu, kemudian air tambah, ada air hujan jadi tasik besar kat atas tu. Dia tasik besar kat atas tu, sometimes ada yang tak boleh ada hidupan langsung. Ya, sebab dia ada bahan yang nampak jernih, tapi bahan yang menyebabkan benda tak boleh hidup. Ada yang dah lama sangat macam Danau Toba, jadi tasik kat atas tu, dia cantik pula dan dia tak bahaya air dia, menyebabkan pokok-pokok hidup, ikan hidup dan sebagainya. So jadi sumber pendapatan keliling pula pelancongan kalau pernah pergi Danau Toba lah. Diikan pula zaman Presiden Indonesia Megawati tu dia dapat hadiah daripada Jepun. Dia buangkan semua tu dalam tasik Danau Toba tu, ada ikan tu, dia bagi ikan Megawati. Saya ingat lagi masa pergi dia orang hidang untuk tetamu. Rasa macam biasa je ikan lah kan, tapi pelik lah ikan Megawati yang panggil. Ikan apa saya tak ingat nama sebenar. Okey, so kita habis muka surat 264. Kita sikit lagi, mungkin satu kelas je lagi kita boleh habiskan terus. Boleh ke satu kelas? Satu atau dua kelas lagi untuk kita habiskan terus. Satu kelas lagi. Tinggal satu brain science ya. So you can share with your friends. You can tengok buat mana tak yakin, nak baca balik dan faham balik. Saya punya channel ni ada muka surat je sekali ya. Bab, tajuk dan muka surat. Okay, so thank you for watching. And tahniah, as I said just now, awak ada kemahuan untuk meningkatkan ilmu awak dalam bidang sains, memahamkan mana yang kurang faham. Okay, so pesanan saya as usual, jaga solat 5 kali sehari. Yang pertama akan dihisap nanti, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Selagi mereka tak suruh bermaksiat, suruh pada maksiat. Kemudian hormati guru-guru, hormati yang tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita sisi manusia dan paling penting di sisi Allah. Okay, that's all for today. Jangan lupa berdoa, boycott dan also bersedekah, infak mana yang mampu ya. Kita sedekah ni kita rasa pergi jauh sangat kat dia orang. Of course lah, masjid apa kat Malaysia kena sedekah. Tapi kat sana saya sangat memerlukan, dah hancur, tak ada apa-apa dah. Ya, so itu semua sebenarnya kita simpan, kita bagi kat dia orang. Kita simpan untuk simpanan kita ke akhirat. Sedekah adalah simpanan kita ke akhirat besok. Okey? Sebab itulah salah satu bekalan kita. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.